This call is now being recorded. وحده لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات وافتح لنا رب اشرح لنا صدرنا. قال الشيخ المسلم لا نفعنا من الدارين مسكن. كيف؟ Dan seperti jazam majusi dengan dua Tuhan. Yang pertamanya asing ia dengan mengerjakan kebajikan. Namanya Yazdan dan Nur, iaitu Allah. Kerana itulah berkekal tiap-tiap mereka menyalakan api. Dan yang kedua asing ia dengan mengerjakan kejahatan. Namanya Ahraman dan Zalamah, iaitu syaitan. Telah dilaknat akan mereka itu oleh Allah. Betapa ia menuduh dengan mengadakan yang tiada ada. Ini misal bagi jazam tidak betul dengan wakil. Setengah daripada misal jazam tak betul dengan wakil. Syarat bagi nak jadi makrifahnya kena jazam, kena putus. Lagi pulanya betul dengan wakil. Maknanya kalau tak betul dengan wakil, maka tak panggil makrifah. Bahkan panggil jahil murakkab. Seperti katanya seperti jazam orang majusi, orang agama majusi. Jazam dengan dua Tuhan. Maknanya i'tikad orang majusi bahawa Tuhan itu ada dua. Bahawa orang majusi itu Tuhan itu ada dua. Dua Tuhan tu yang pertamanya asing ia dengan mengerjakan kebaikan, kebajikan. Namanya Yazdan dan Nur. Nama dianya Yazdan, artinya namanya Nur. Iaitu Tuhan yang pertama tu ialah Allah. Kerana itulah berkekal mereka itu kerana Tuhan yang pertama namanya Nur, berkekal mereka itu majusi menyalakan api. Kat rumah dia tu sentiasa dia menyalakan api sepanjang masa. Sebab dia i'tikad bahawasanya Tuhan yang mengadakan, yang mengerjakan kebajikan, yang bagi kebaikan kepada hamba, kepada manusia tu ialah Tuhan. Namanya Yazdan, namanya Nur. Nur tu maknanya cahaya. Jadi maknanya Tuhan yang pertama tu ialah cahaya. Itu ialah Nur. Sebab itulah mereka sentiasa menyalakan api.
Dan yang kedua, asing ia mengerjakan kejahatan. Namanya ahraman dan zalamah, iaitu syaitan. Jadi syaitan pun Tuhan juga di sisi mereka. Tapi Tuhan yang mengerjakan kejahatan. Kalau bagi sihat tu jaksaan Allah. Kalau bagi sakit tu mana jasaan Tuhan yang kedua. Jadi itulah i'tiqad orang Majusi. Kalau dapat nikmat, itu perbuatan Allah. Kalau sakit dan sebagainya, kejahatan tu perbuatan Tuhan yang kedua namanya syaitan. Syaitan. Itu i'tiqad yang salah. Tak betul dengan wakil. Telah dilaknat akan mereka itu oleh Allah. Jadi mudah-mudahan melaknat. Telah dilaknat, mana mudah-mudahan melaknat akan mereka itu oleh Allah. Betapa ia Majusi menuduh dengan mengadakan yang tiada. Yang bukan Tuhan, mereka katanya Tuhan. Syaitan bukan dia Tuhan, tapi mereka kata syaitan itu pun Tuhan juga, sama dengan Allah. Dan keluar dengan kata dengan dalil. Ini kembali pada ta'rif bagi ma'rifah. Ma'rifah san itu ialah jazam. Yang i'tiqad yang jazam, i'tiqad yang putus. Betul dengan wakil. Lagi pulanya, hasil datang i'tiqad itu daripada dalil. Kalau jazam yang i'tiqad yang putus, dah betul dengan wakil, tetapi bukan datang daripada dalil, maka tak panggil ma'rifah juga. Iaitu dan keluar dengan katanya dengan dalil. Itu jazam yang muafakat dengan hak tetapi tiada dengan dalil. Mana tiada hasil daripada dalil. Maknanya dia tak tahu dalil. Dia tak tahu dalil. Macam setengah-setengah orang awam tu, kalau tanya dia macam mana i'tiqad dia, dia kata Allah ada, Allah sedia, Allah kuasa. Maka i'tiqad dia tentang kata Allah ada, Allah sedia, Allah kuasa hingga akhirnya, itu i'tiqad yang betul, i'tiqad yang muafakat dengan hak, i'tiqad yang betul. Lepas tu kalau tanya dia, kemas ke tidak i'tiqad begitu? Kemas. Kejap. Tetapi bukan datang daripada dalil. Bahkan dia dengar daripada orang cerita kat dia, dia kemas dengan begitulah. Kejap dengan begitulah. Bukan datang daripada dalil. Maka sekiranya kalau tak tahu dalil itulah, mudah katanya, tahu kata Tuhan ada, kejaplah Tuhan dengan ada Tuhan. Putus dengan ada Tuhan, maka ada Tuhan yang satu itu betul dengan wakil, muafakat dengan yang hak, yang sebenar, tetapi dia tak tahu dalil. Maka orang ni maka dinamakan taklid, tiada dinamakan ma'rifah. Orang ni panggil kalau tak tahu dalil tu panggil taklid, tiada dinamakan ma'rifah. Apa makna taklid? Dan taklid itu bahawa mengikut seorang akan yang lain pada perkataan atau i'tiqadnya. Pada perkataannya, kataan seorang atau i'tiqadnya, dan tiada ia mengetahuikan dalil. Tu makna taklid. Macam bab fiqh, dalam bab fiqh cara solat apa semuanya kita taklid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata wajib kena takbiratul ihram apabila kita solat, kita pun i'tiqad kata wajib.
Imam Syafi'i kata wajib baca bismillah, kita pun baca, pegang kata wajib. Maka kita kata wajib baca bismillah, baca Fatihah, berdiri apa semuanya. Dalam bab amalan fiqh, amalan lain pada bab i'tiqad itu, maka itu adalah taklid. Taklid dengan maknanya kita mengikut perkataan Imam Syafi'i padahal kita tak tahu dalil. Sembahyang kena niat. Nak sembahyang masa takbiratul ihram itu kena niat. Kalau tak niat tidak sah. Tahu daripada mana? Dengan perkataan Imam Syafi'i. Padahal kita ni tak tahu dalil. Begitu. Tapi bab masalah fiqh tu tak mengapalah. Memadai dengan secara taklid. Tengok mana taklidnya begitu. Kalau bab i'tiqad, seorang tu dia i'tiqad bahawasanya Allah kuasa. Maka Allah Ta'ala kuasa mengadakan segala perkara yang dia kehendak. Betul ke tidak? Betul. Muafakat dengan yang sebenar. Tanya dia kejap ke tidak begitu, dia jawabnya kejap. Tapi kalau kita tanya dia mana dalil menunjuk kata Allah Ta'ala kuasa, dia tak tahu dalil. Hanya kejap ia dengan perkataan dengan perkataan orang lain. Dengan guru cerita, dia pegang begitulah. Padahal dia sendiri tu tak tahu dalil. Tengok dia katanya maka adalah taklid pada ilmu usuluddin haram. Tiada harus, maknanya i'tiqad pada ilmu usuluddin ini taklid pada bab i'tiqad. Taklid pada ilmu usuluddin mana taklid di dalam bab i'tiqad, bukan bab amalan seperti sembahyang puasa. I'tiqad pada bab taklid pada bab pegangan i'tiqad, hukumnya haram. Tak lepas, tiada harus. Tak lepas daripada berdosa. Adapun taklid pada ilmu fiqh, ini pada amalan furu', seperti cara sembahyang, syarat rukun, syarat nak sah sembahyang, apa dia rukun sembahyang, apa dia, maka itu taklid pada ilmu fiqh wajib fardu ain. Itu wajib. Maknanya wajib kena taklid bagi mereka yang bukan mujtahid mutlak. Jadi macam kita ni wajib taklid. Dia orang yang dalam ilmu fiqh yang tak boleh nak taklid orang taraf Imam Syafi'i, yang nulah. Orang taraf Imam Abu Hanifah, orang yang setaraf Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal dan lain-lain lagi. Itu taraf tu taraf dia panggil mujtahid mutlak. Maka kalau orang alim ilmu fiqh macam Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal, macam Imam Abu Hanifah, sekiranya alim taraf dia, maka tak boleh dia nak taklid, mesti kena tahu dalil sendiri. Maka kalau ilmu dia tak sampai taraf Imam Syafi'i dan mana tak sampai tahap mujtahid mutlak, maka wajib bertaklid pada ilmu fiqh. Seperti kita taklid bagi salah seorang daripada imam yang 4 mazhab. Seperti kita taklid bagi salah seorang, taklidkan mana-mana seorang daripada imam mazhab, 4 mazhab. Nak taklid Imam Abu Hanifah ke, atau nak taklid Imam Maliki ke, nak taklid Imam Syafi'i ke, nak taklid Ahmad Ibn Hanbal ke, boleh ke semuanya. Tapi nak taklid kena belajar mazhab dia lah. Kita dengan sebab kita belajar fiqh mazhab Syafi'i, sebab tu kita taklid Imam Syafi'i. Lagi pulanya di tempat kitanya tak ada orang mengajarkan fiqh lain daripada mazhab Syafi'i.
Lalu tu apabila kita nak belajar cara solat tu, belajar solat atas jalan mazhab Imam Syafi'i. Kalau soal boleh ke tidak, kalau kita nak solat di atas mazhab mengikut cara mazhab lain, cumanya ada berbeza sikit-sikit saja. Boleh ke tidak? Boleh kalau kita tahu. Kalau kita tahu, cumanya kita tak tahu, malaikat tahu mazhab Syafi'i saja. Maka tak bolehlah kita nak mengikut mazhab lain. Tapi kalau nak mengikut mazhab Hanafi, boleh belajar fiqh mazhab itu Hanafi, boleh kita nak ikut. Jadi maknanya pilihan tu boleh pilih. Mengikutlah mazhab mana-mana daripada 4 mazhab yang ada sekarang. Tapi tak mesti, maknanya memadai dengan mengikut mana-mana seorang. Untuk kita nak solat, nak puasa, nak buat amal ni, memadai dengan kita mengikut akan seorang saja, satu mazhab saja dah memadai. Lalu tu tak perlulah kita belajar banyak-banyak mazhab tu. Tak perlu. Tak perlu sangatlah. Tapi semuanya ilmu. Kalau ada masa boleh kita belajar 4 mazhab. Tapi kalau tak ada masa, kita belajar satu mazhab sajalah. Untuk nak dapatkan beramal, untuk mensahkan amalan kita, untuk nak tahu hukum. Begitu. Jadi pendeknya kalau di dalam ilmu fiqh, jadi bab amalan furu' ini bukan bab masalah i'tiqad, maka wajib taklid di atas orang yang bukan mujtahid mutlak. Begitu. Wajib taklid akan mazhab-mazhab, imam-imam mazhab yang 4. Ini dalam bab fiqh. Adapun di dalam bab ilmu usuluddin, mana dalam bab i'tiqad tidak memadai i'tiqad dengan secara taklid. I'tiqad dengan secara taklid tu mana ikut orang kata. Tidak memadai. Tidak memadai dengan maknanya tak lepas daripada berdosa. Maknanya sebab wajib di atas kitanya makrifah. Wajib di atas kita makrifah, wajib di atas kita kena kenal. Lepas tu nak boleh dapat panggil kata makrifah tu kena tahu dalil. Kena jazam, kena muafakat dengan yang hak, yang sebenar. Lagi pulanya kena tahu dalil. Apabila kita tahu dalil, maknanya i'tiqad kita tu bukan daripada dengar orang bercakap, dengar orang kata, bukan i'tiqad itu datang daripada dalil. Itu apabila kita tahu dalil, walaupun dalil ijmali sekalipun dah memadai, dah cukup. Maka lepaslah kita daripada taklid. Apabila lepas pada taklid, maka lepaslah daripada berdosa. Tidak makrifah. Begitulah. Tapi tak menafilah setengah-setengah orang tu awal-awal dia taklid dulu. Maka iman orang taklid tu sah ke tidak, maka di depan tu ada cerita. Jadi pendek katanya kena tahu dalil. Kalau tak tahu dalil tak panggil makrifah. Walaupun betul i'tiqad dia kejap, kemas, betul dengan wakil, betul dengan yang sebenar, kejap, kemas, maka walaupun begitu sekalipun, tetapi kalau tak tahu dalil tak panggil makrifah lagi. Wajib dia kena usaha lagi untuk nak dapatkan dalil, untuk nak tahukan dalil. Supaya lepas ia daripada hukum taklid. Sebab taklid ni setengah daripada perkara yang melawani dengan makrifah. Kalau makrifah tak ada taklid. Kalau ada taklid maknanya tak makrifah lagi. Sebab tu kita dalam ulama-ulama kita sekarang ya, dalam bab fiqh tu tak panggil dalam bab fiqh,
Kalau tanya dia bab solat, macam mana solat, kalau begini sah ke tidak, dia tahu ke semua. Ulama fiqh kita sekarang tu tahu ke semua, tapi tak boleh panggil makrifah. Walaupun duk mengajar, dia duk mengajar orang apa semua, mengajar bab fiqh, fiqh mazhab Syafi'i, maka alim, orang yang ada ilmu saja. Kita panggil orang yang ada ilmu saja, tak boleh panggil orang yang ada makrifah. Tak boleh panggil orang yang ada makrifah di dalam bab fiqh. Sebab satunya bukan dia tahu dalil pun. Tetapi dia taklid saja. Taklid bukan dia makrifah. Cumanya macam sanilah, taklid dalam bab fiqh tu adalah wajib. Tapi setengah-setengah orang tu tahu dalil. Tahu dalil panggil tahqiq. Gitu ya. Dan bersalah-salahan ulama pada iman orang taklid. Orang yang taklid pada ilmu tauhid. Dan bersalah-salahan ulama iman orang yang taklid pada ilmu tauhid. Maknanya orang yang tidak tahu dalil pada bab i'tiqad dia, pada ilmu tauhid, ilmu usuluddin, artinya pada bab i'tiqad dia tak tahu dalil. Hanya sekadar dia ni sekadar mana? Kejap betul dengan muafakat dengan yang sebenar. Tapi tak tahu dalil. Tapi dia tak tahu dalil. Maka tak tahu dalil tu tak panggil makrifah. Tak tahu dalil, maka tak jadi makrifah lagi. Padahal wajib kita kena makrifah. Untuk nak sah i'tiqad kitanya, kalau kira asalnya kena makrifah. Kalau tak makrifah, tak lepas tidak sah i'tiqad. Maka taklid melawan ni akan makrifah. Maka macam mana i'tiqad orang taklid? Khilaf ulama. Dan kata setengah mereka itu, setengah ulama, orang taklid itu mukmin. Mana iman dia tu sah. Iman dia tu sah. Maknanya dia tak tahu dalil, iman dia tu sah. Dimasuk dalam golongan orang mukmin dah. Iman dia tu sah. Kenapa dihukum kata sah? Walaupun tidak makrifah sebab ada taklid. Sebab dia tilik kepada jazam dan muafakat dengan hak. Tengok setengah orang awam kitanya, dia kejap kata Allah ada, Allah kuasa dan lain-lain lagi. Kejap, tak ubah sama sekali 100%. Kemas kejap. Lagi pulanya betul dengan wakil yang dia i'tiqad itu, tetapi dia tak tahu dalil. Maka ulama kaum yang pertama ni dia hukum kata iman dia tu sah. Kenapa dikatakan sah padahal dia tak tahu dalil? Tilik kepada dia dah kejap. Dah jazam. Sebab tilik kepada dia dah jazam dia tu dah betul dengan yang hak, yang muafakat dengan yang hak, maka tilik kepada situ, tilik pada jazam dia, maka dihukum kata iman dia tu sah. Dan setengah mereka itu, setengah ulama adalah ia, dan setengah mereka itu, mana kata setengah mereka itu, setengah ulama adalah ia orang yang taklid, ia kafir. Maknanya, kenapa kata orang kafir? Maknanya dia ni iman dia tidak sah. Iman dia tidak sah. Apabila tidak sah iman, tak jadi orang mukmin. Nak panggil orang mukmin, syaratnya iman dia tu sah. Maka iman dia tidak sah, maka tak boleh panggil orang mukmin. Bukan dia orang mukmin.
Kalau bukan mukmin, kafir lah. Sebab dia ada dua saja, tak mukmin kafir, tak kafir mukmin. Maka kenapa dihukum kata kafir? Sebab dia tidak ada makrifah. Tak ada makrifah sebab apa? Sebab dia tak tahu dalil. Sebab nak panggil kata makrifah kena tahu dalil. Nak panggil kata makrifah kena tahu dalil. Kalau tak tahu dalil, tak panggil makrifah lagi. Walaupun dah jazam, dah muafakat dengan yang wakil sekalipun. Sebab taklid melawani akan makrifah. Jadi iman kita ni nak sah, dia kena makrifah. Kalau tak ada makrifah, maknanya tidak sahlah iman. Tidak sah iman, maka kafir. Maka dengan sebab itulah golongan yang kedua daripada ulama kita menghukumkan orang taklid ni orang kafir. Jadi ambil di sini, kita boleh tahu di sini bahwasanya orang yang muqallid, orang i'tiqad dengan secara taklid ini di dalam bahaya. Mereka di dalam bahaya. Iman dia selamat ke tak selamat? Mengikut satu kaum kata selamat. Iman dia. Mengikut kaum yang kedua, iman dia tak selamat. Mana orang ni tak panggil orang mukmin lagi. Sebab tu kita kena usaha dah untuk tahu dalil. Wajiblah. Sebab tu kita kena usaha untuk tahu dalil. Dia katanya, dan yang mu'tamad apabila khilaf. Kaum yang pertama kata mukmin, kaum yang kedua katanya kafir. Jadi khilaf dua golongan ulama pendapat mereka. Satu pendapatnya kata sah, iman dia panggil dah jadi orang mukmin. Apabila kata jadi orang mukmin, dah lepaslah dia daripada kekal di dalam neraka. Sebab dia ada mukmin. Kalau kata kafir, tak lepas daripada kekal dalam neraka. Tapi kaum yang muktamad katanya adalah mereka orang mukmin. Itu kaum muktamad. Dan bersalahan-salahan pula, adakah ia mukmin asi atau mukmin tiada asi. Jadi khilaf tentang mukmin ke tidak orang muqallid ni, tu dah khilaf. Lepas tu mengikut kaum muktamad, orang muqallid adalah orang mukmin, bukan orang kafir. Maka khilaf pula di situ, mukmin yang berdosa ke tidak berdosa. Tu khilaf pula di situ. Dan bersalah-salahan pula, adakah ia mukmin asi yang berdosa? Berdosa sebab tak tahu dalil. Dosa tu asi yang berdosa. Yang derhaka. Yang berdosa. Berdosa di mana? Berdosa sebab tak tahu dalil. Begitu. Kalau tak solat, dosa lain pula. Kalau tak puasa, dosa lain pula. Kalau curi barang orang, berdosa lain pula. Dimaksud di sini asi mana berdosa dengan sebab tak tahu dalil. Dan bersalahan pula, adakah ia orang yang taklid mukmin asi, mana orang mukmin yang berdosa. Kenapa berdosa? Sebab tak tahu dalil. Sebab tak tahu dalil. Atau tiada asi, atau mukmin tiada asi. Mukmin tak berdosa. Yang tiada berdosa. Tiada berdosa mana tak tahu dalil tu tak berdosa. Maksud begitu. Tak tahu dalil tu tak berdosa. Jadi maknanya orang muqallid ni tentang tak tahu dalil dia. Tentang tak tahu dalil. Bukan masalah tak puasa, tak solat, tak apa tu. Bukan masalah berjudi, bercuri dan minum arak. Bukan masalah tu. Masalah orang mukmin, orang taklid tilik kepada tak tahu dalil dia berdosa ke tidak. Kalau maknanya mengikut kaum muktamad, orang muqallid, orang mukmin kan. Tapi dalam keadaan dia tu orang mukmin, berdosa ke tidak? Berdosa ke tidak kerana dia tak tahu dalil?
Di situ. Khilaf di situ. Khilaf berdosa ke tidak? Di atas tak tahu dalil dia. Setengah katanya berdosa tak tahu dalil itu berdosa. Setengah katanya tiada asik mana tak tahu dalil itu tak berdosa. Begitu ya. Tu asi mukmin asi, mukmin tiada asi. Mana kalau asi itu mana tak tahu dalil itu berdosa. Mukmin yang tiada asi maknanya dia tak tahu dalil. Tak tahu dalil itu tidak berdosa. Dan yang muktamadnya jikalau maka kaum muktamadnya begini, berdosa ke tak berdosa dia tak tahu dalil begini. Jikalau ia belajar kuasa mendirikan dalil, maka iaitu mukmin asi kerana taksirnya. Kaum muktamadnya begini, jikalau ia belajar, kaum muktamadnya dia tilik begini. Tilik pada akalan dia. Akalan orang taklid tu pula. Orang ni orang mukallid. Lepas tu akalan dia tu masuk dalam kata cerdik lah. Masuk dalam kata orang bukan orang bodoh lah. Maknanya kalau dia belajar, dia akan tahu dalil. Maknanya sekarang dia tak tahu dalil pasal dia tak belajar. Dia ni kalau dia belajar, kalau dia fikir, dia akan tahu dalil. Maknanya sekarang dia tak tahu dalil sebab taksir atas daripada diri dia. Sebab dia ni kalau dia usaha belajar, dia akan tahu dalil. Tengok dengan IQ dia, akal dia. Kalau dia belajar, dia boleh faham dalil. Dia boleh tahu dalil. Tapi dia tak usaha belajar, maka tak tahulah dalil. Dia ni kalau dia belajar, dia fikir, dia akan tahu dalil. Mengikut akal, kekuatan akal yang ada pada dianya, dia tahu dalil. Dapat mampu nak tahu dalil. Maka dia tak tahu dalil, maka itu berdosa. Jadi maknanya, gitulah. Dan jikalau tiada belajar, tiada kuasa. Maknanya kalau orang ni, dan jikalau ia belajar, tiada kuasa mendirikan dalil. Kita cakap mudah katanya, akal dia lembab lah sikit. Akal dia tu lembab. Kalau dia belajar pun, kalau kita belajar sampai ke mati sekalipun, tak boleh nak faham dalil. Kita katanya ada Allah ini dalilnya makhluk ini. Dalil bagi ada Allahnya makhluk ini, alam ini, kita sendiri inilah ada dalil. Sebab asal kita tak ada. Tapi sekarang kita ada. Kalau tak ada Tuhan, maka tak boleh ada lah kita sebab asal kita tak ada. Kita hurainya begitu, dia tak faham. Dah dengar setiap hari pun dia tak faham, mana akal dia lembab sangat. Maka orang ni maknanya tak mampu, akal dia tak mampu nak faham dalil. Sebab lembab akal dia. Maka iaitu mukmin tiada asi. Katanya maka iaitu mukmin tiada asi. Orang ni orang mukmin tak berdosa. Maknanya mukmin kenapa tilik kepada bahawasanya dia tu dah kejap dengan i'tiqad dia. Dengan sebab dia jazam, dia kemas, dia putus dengan i'tiqad yang betul dianya, tilik ke situ dah memadai. Walaupun dia tak tahu dalil sekalipun. Sebab kita katanya macam mana orang ni nak faham dalil sebab akal dia tak kuat sangat. Tapi dia bukan orang gila.
Dia ni orang berakal, tapi akalan dia tu sikit, tak kuat. Kalau belajar pun, belajar sampai ke mati pun dia tak tahu dalil, tak boleh nak faham dalil. Maka untuk orang ni, boleh dia nak taklid. Sebab dia tak boleh nak fikir, tak boleh, dia tak nampak, akal dia tak kuat, akal dia tak cerah, tak percaya. Dia suluh pada dalil pun tak boleh nak faham. Tak boleh nak faham dalil. Maka ini macam mana dia nak kita nak bagi dia berdalil? Macam mana kita nak bagi dia ada dalil sebab dia tak boleh faham dalil? Maka dimaafkan kepada dia, maknanya tak berdosa lah dia. Dengan sebab tak tahu dalil. Sebab dia tak pandai. Kalau belajar pun tak pandai. Tapi kebanyakan orang kita tak tahu dalil sebab tak belajar. Kalau dia belajar sehari dua, tentu dia tahu dalil. Maka orang ni tak tahu dalil berdosa. Orang ni kalau tak tahu dalil, dia berdosa. Sebab kemampuan untuk nak faham dalil tu ada pada akal dia. Cumanya tak tahu dalil sebab taksir dia saja. Sebab diri dia sendiri tu tak mengamati dengan perkara ini. Kalau dia belajar, tentu dia tahu dalil. Maka dalam keadaan tak tahu dalil, salah. Berdosa. Jadi pendek katanya, tahu dalil, tak tahu dalil ni maksudnya yang jadi maknanya ginilah. Kita tak boleh nak tahu orang ni akal dia kuat tak kuat tu, dah. Kita tak tahulah. Jadi maknanya kalau siapa-siapa saja yang sekarang yang sekarang ni dia dah kejap dengan i'tikad dia. Lagi pulanya i'tikad dia tu tak salah, bahkan betul ke semuanya. Cumanya dia tak tahu dalil lagi sekarang. Maka wajib di atas dia tu belajar. Belajar saja. Wajib di atas dia tu belajar. Maka apabila dia belajarkan dalil, walaupun tak faham lagi, tak salah. Tak berdosa. Lepas tu kalau kita kata orang ni akal dia lembab masalah, tak boleh nak tahu dalil, maka wajib dia usaha lah. Wajib dia usaha macam mana? Wajib dia belajarkan dalil. Selama mana tak tahu dalil, belajar. Maka dengan sebab dia tak taksir, dah lepas daripada berdosa. Jadi maknanya, ingat beginilah. Sekiranya siapa-siapa saja tak tahu dalil lagi, belajar. Selama mana tak tahu dalil, tak faham dalil, selama tu wajib kena belajar. Maka apabila dia dah belajar, sekarang dia dah dalam usaha belajar. Sekarang dia dalam usaha belajar. Tetapi belum dapat faham lagi dalil. Maka dah lepas daripada berdosa. Sebab tahu dalil, tak tahu dalil itu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anugerah daripada pemberian daripada Allah. Itu Allah Taala bagi. Bukan kemampuan kita, bukan kekuasaan kita nak faham. Bahkan yang kita mampu buatnya, apa dia? Usaha untuk nak tahu dalil. Maka sekiranya kalau orang ni belum tahu dalil lagi, maka wajib di atas dia usaha untuk nak tahu dalil. Usaha belajar untuk nak tahu dalil. Tetapi dah belajar belum faham lagi, maka lepas pada dosa. Tapi kena belajar lagi lah. Jadi kena belajar. Selama mana tak tahu dalil, kena belajar. Maka dah belajar tapi belum faham lagi. Dah tak berdosa dah. Sebab dia tidak ada taksir. Tetapi tak faham dalil, tak belajar. Itu yang berdosa. Padahalnya mengikut akal, kalau dia belajar, dia boleh faham. Jadi maknanya yang wajib di atas kitanya belajar. Maka kalau tak faham lagi pun tak mengapalah. Sebab kita dah belajar. Tunggu Allah Ta'ala buka pintu kat kita, kita akan nampaklah dalil. Begitulah. Tapi dalil tu tak mesti dalil yang panjang. Dalil senangnya.
Macam kita macam dengar dalam cerita dalam kitab Aqidatun Najin, setengah orang tu dia berdalil di atas ada Tuhan, kuasa Allah, dia tak payah fikir. Dia kata, kau tahu di mana? Katanya Allah Ta'ala itu kuasa. Tengok rambut saya. Kena potong sekejap panjang. Tengok kuku saya. Kalau tak ada Tuhan, kalau Tuhan tak kuasa memerintahkan, macam mana kuku saya nak jadi panjang? Itu dah tahu dalil. Tak mesti dalil mengikut yang sebut dalam kitab. Tengok lembu, anak lembu tu baru lahir, apabila dia bangun berdiri, dia dah tahu. Kata dia nak minum susu kat mana. Dia nak isap susu kat mana daripada ibu dia. Lepas apabila lepas ada bersalin tu, dia bangun. Dia tahu. Padahalnya tidak ada siapa tunjuk kat dia pun. Tapi dia tahu. Maka itu menunjuk katanya kalau Allah tak ada, kalau Allah tak kuasa, macam mana lembu tu nak tahu? Kalau dia fikir begitu, dah jadi. Walaupun tak macam sebut dalam kitab sekalipun, itu dah memadai. Itu mana dah lepas pada taklid. Itu aja. Jadi pendek katanya bagi orang yang belum tahu dalil, usahalah. Dah. Selama mana tak faham dalil, maka jangan berhenti usaha belajar untuk nak tahu dalil. Maka apabila kita dah duduk dalam medan belajar untuk nak tahu dalil, maka dah lepas kita daripada berdosa. Walaupun tak tahu lagi sekalipun. Dah kita buat sebab. Sebab apa? Tahu dalil, tahu tak tahu ni anugerah daripada Allah. Bukan kemampuan kita, bukan kekuasaan kita. Bukan kuasaan Allah Ta'ala saja nak bagi pada siapa orang tu dapat. Yang kita boleh buat tu apa dia? Usaha. Usaha untuk nak tahu dalil tu, itu kemampuan kita lah. Kekuasaan kita lah. Yang tu lah kita kena buat. Kemudian katanya, dan dalil yang menuntut daripada mukallaf itu jumli. Dan dalil yang dituntut daripada mukallaf. Mana dalil yang wajib di atas orang mukallaf kena tahunya ialah dalil jumli. Maknanya dalil yang ditutup, mana dalil yang diwajib di atas orang mukallaf kena tahu dalil dalam bab i'tiqad. Maknanya wajib orang mukallaf tu kena tahu dalil dalam bab i'tiqad. Dalil mana? Dalil jumli. Dalil jumli pun panggil atau dalil ijmali pun panggil. Dalil ijmali pun panggil, dalil jumli pun panggil. Dengan secara borong, dengan secara ringkas. Macam ni. Kalau orang tanya, nak masak tom yum ni, nak apa ramuan dia? Apa bahan dia? Nak masak tom yum, apa bahan dia? Kita jawab kata, guna serai. Guna bawang putih, bawang merah. Guna air, tak guna santan. Tahu sekadar tu tahu dengan secara jumli. Tapi kalau dia tanya, kalau air sebanyak ni guna serai berapa batang, bawang banyak mana tak tahu juga. Itu mana kita tak tahu tafsil. Dia tahu ijmal.
Nak gulai ni guna apa? Guna santan. Tahu dengan secara ijmal, tapi santan banyak mana? Tak tahu juga nak guna. Kalau nak buat tu kena masuk juga, kena letak juga garam. Tahulah kata kena letak garam. Tapi tak tahu garam banyak mana kena letak. Itu maknanya tak tahu tafsil, tahu ijmal. Macam kalau kita orang pergi ke Mekah, orang pergi ke Mekah, dia sembahyang Jumaat kat Mekah. Belum sembahyang Jumaat tu khatib baca khutbah. Khatib tu baca khutbah. Kita tahu ke tidak khatib buat apa di atas mimbar itu? Tahu kata dia sekarang baca khutbah. Kita tahu sekadar itu. Kita tahu kata dia sekarang khatib sedang baca khutbah, berkhutbah. Lepas tu dia tanya pula, apa tajuk khutbah dia? Apa bahasan khutbah dia? Apa tajuk? Tak tahu juga. Tapi dia baca khutbah. Tu makna kita tahu kata dia sedang berkhutbah. Tahu dengan secara ijmal. Kita faham tak cakapan dia, isi khutbah dia? Tak faham sebab dia cakap bahasa Arab. Kita orang Melayu tak faham. Tapi kita tahu kata itu adalah khutbah. Itu yang dia kata sekarang tu, itu adalah khutbah. Tapi apa faham ke tidak faham seko-seko ke yang dia kata? Faham satu-satu ke dia kata tak faham pun? Yang faham tu kata Alhamdulillah. Tu dia puji. Faham gitu? Allahumma salli wassalatu wassalam. Itu dia selawat. Tahu gitulah. Apa makna wassalatu wassalam? Tak tahu juga. Tahu kata dia selawat. Begitu. Itu panggil tahu dengan secara jumli juga begitu pun. Tak macam kita dengar khutbah bahasa Melayu kan. Tahu kata khatib tu sedang berkhutbah. Lagi pula faham satu-satu pula. Sebab dia khutbah dengan bahasa Melayu. Itu faham dengan secara tafsil. Jadi dalil yang wajib yang wajib di atas mukallaf, di atas orang yang akal dia kuasa nak faham dalil mana? Dalil jumli saja. Kalau tahu dalil walaupun dalil jumli sekalipun, dah lepas dia daripada berdosa, lepas dia daripada i'tiqad. Lepas ia daripada taklid. Tengok. Dia kata maka dalil yang dituntut daripada mukallaf itu iaitu jumli, yakni dalil ijmali. Ini untuk nak lepas daripada apa dia? Kena tahu dalil ijmali, dalil jumli untuk nak lepas daripada berdosa taklid. Tapi kalau nak jadi orang alim ba'atiqad, kena tahu dalil tafsili lah. Kalau nak jadi orang alim, nak jadi orang alim, nak jadi lancar, kena tahu dalil tafsili. Nak jadi orang alim. Ni kita cakap pasal mana? Untuk nak lepas daripada taklid, untuk nak sah iman lagi pulanya, untuk nak lepas daripada khilaf ulama katanya kafir ke mukmin orang mukallid. Lepas. Kalau kita tahu dalil, lepas daripada khilaf ulama. Semua ulama kata kita ni orang mukmin. Lepas tu apabila kita tahu dalil, semua ulama katanya kita dah lepas daripada berdosa. Kita lepas pada berdosa taklid. Sekadar itu kena tahu dalil ijmali. Tapi kalau nak jadi orang alim pada bab i'tiqad, kena tahu banyak lah. Kena tahu dalil tafsili lah. Itu ya. Lepas tu dalil ijmali ni macam mana kita
kita nampaknya kita sakat tu dulu. Nanti kita sambung pada masalah dalil ijmali. Cumanya nak bagi tahu gitulah. Setengah orang tu risau juga. Kata dia tak tahu dalil. Barangkali boleh jadi dia tak tahu dalil tafsili. Sekurang dalil ijmali itu kalau tanya mana tanda, mana dalil, kata ada Allah, makhluk ini. Diri saya sendiri, tengok kuku saya panjang setiap hari. 4-5 hari kena potong. Seminggu kena potong. Kalau tidak ada Tuhan, siapa nak memanjangkan kuku saya? Siapa nak bagi makan pada saya? Siapa nak bagi kenyang, nak bagi kuat? Kalau tak ada Tuhan, itu dah cukup. Itu dah cukup. Begitu dah. Mana dalil kata Allah kuasa? Kalau dia tak kuasa, dia tak boleh adakan saya. Dia tak boleh buat diri saya. Kalau tak boleh buat diri saya tak ada. Kan? Ini saya ada, mana dia kuasa. Dah cukup dah. Tak nanti banyak. Cumanya apabila kita belajar ni, ada kala melebihi daripada dalil ijmali masuk dalam tafsili. Sebab apabila kita belajar ni bukan sekadar kebanyakan ilmu-ilmu yang kita belajar dalam kitab-kitab ni, banyakkannya lebih daripada fardu ain. Banyakkannya masuk dalam fardu kifayah. Tapi nak cakap pasal sekadar nak bagi lepas tu sekadar dalil ijmali. Tetapi kalau siapa belajar dalam kitab, macam kitab Faridah yang kita telah lepas kan, kitab Baqarah itu dah lebih daripada dalil ijmali. Dah lebih daripada dalil ijmali, bahkan dah masuk setengah-setengah tu dalam dalil tafsili. Begitu. Lepas tu kita tangguh sekat tu dulu. Maka dalil yang ditutup. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Untuk maklumat, pengajian kita hari Jumaat, saya minta akhir pada hari ini sebab dah nak masuk bulan Maulid. Minggu depan ada buat perhimpunan pelajar lama kat sini. Jadi tak sempatlah nak. Patutnya akhir minggu itu Jumaat depan. Akhir Jumaat depan. Tetapi Jumaat depan tu ada kena buat kesiapan. Majlis perhimpunan pelajar lama di sini. Majlis pelajar lama tu pada hari Sabtu ni lagi, hari Sabtu, tapi hari Jumaat tu rasanya sibuk, saya nak buat kesiapan. Itu minta akhir pada minggu ini dah. Lepas tu insya-Allah saya bulan Maulid minta cuti sebulan. InsyaAllah lepas bulan Maulid tu kita akan sambung balik. Kita untuk pengajian hari Jumaat kita akhir pada hari ini. Lepas tu Aqidatul Najid sekejap lagi adalah biasanya bulan Maulid tu saya cuti semua. InsyaAllah saya datang sana, jumpa sana. Sekadar itu maklumat. InsyaAllah 10 minit lagi kita sambung kitab Aqidatul Najid. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil